kita ni nak menyelamatkan alam sekitar kan, tapi dia ni jenis tak baca akhbar lah tu. Saya rasa sejak jadi macam Atuk ni dah lama level lah kita nampak dengan walaun dia ni kan. Jadi apa pun saya rasa Syed Saddiq ni adalah seorang MP yang pendirian tegas sebenarnya. Pendirian dia lawan apa saja yang Datuk Seri Anwar buat, tak kira lah betul lah ataupun salah. Janji dia lawan. Dan dia punya tegas dengan pendirian dia tu, rela dia terlihat seperti walaun dah aku tengok. Tak jauh daripada walaun dah. Dia punya gaya tu. Kan? Cuma walaun ni tak adalah masuk ke parlimen, kita boleh kata. Okey, silakanlah kalau nak naik silakan. Dan kerajaan sebenarnya akan memperkenalkan kursus baru berkaitan dengan electric vehicle ni, EV, dan tenaga suria di bawah pendidikan teknikal dan latihan vocational, iaitu TVET, menerusi peruntukan 5.8 bilion terutamanya di Melaka lah. Dan Timbalan Perdana Menteri ada mengeluarkan kenyataan yang ini selari dengan dasar kerajaan Melaka yang sekarang ni memberi fokus kepada teknologi itu yang sekarang mendapat permintaan tinggi pelabur sebenarnya. Sangat laku sebenarnya tau, dasar boleh baharu ni, tenaga boleh baharu ni. Kalau Perdana Menteri kita pergi ke luar negara dan jual lah, kita kira jual lah kan. Dia promote berkenaan dengan tenaga boleh baharu ni, memang negara luar memang berminat lah. Dan Malaysia dah menuju ke arah negara maju. Tapi kita nampak terlalu ramai minda dia orang ni yang tertutup dan asyik bercakap mengenai isu subsidi minyak. Sekarang ni kalau kita boleh lihat, seluruh dunia mula kurangkan penggunaan petrol dan diesel sebenarnya. Kerana hasil petroleum semakin hari semakin kurang dan harga semakin meningkat, kan? Dan dunia dah beralih kepada penggunaan electric vehicle. Move on lah kan. Kurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan tu sendiri. Jadi kalau nak tanya silakan naik atas, kita berdua je, tak ada orang lain. Silakan. Dia alu-alukan untuk naik ke atas. Silakan J. Jom kita sembang kat atas J. Tak ada orang lain ni. Bolehlah kita ataupun saya tanya awak tanya saya. Mana tadi yang kata beras mahal tu? Ni barang semua mahal. Jom J. Saya dah invite J dah, naiklah. Okey, invite kali kedua dah. Silakan. Tak naik. Okey, jadi mengenai EV ni, pertama sekali kerajaan hari ini walaupun dia menerima kritikan, tapi saya rasa mereka menerima kritikan dengan hati terbuka. Dan penjelasan mengenai EV ni akan diberi kepada dan digunakan sebagai kenderaan rasmi adalah untuk manfaat jangka masa panjang. Berbanding dengan kita menggunakan petrol. Adakah secara keseluruhan penggunaan EV lebih jimat berbanding menggunakan petrol untuk kerajaan punya vehicle? Jika ya, berapa peratus yang akan dijimatkan? Dan ini perlu diterangkan lah. Tapi kalau anda punya semua perasan lah, saya bercakap berkenaan dengan apa komen Syed Saddiq tadi kan. Kenapa pihak pembangkang lain tidak bersama dengan Syed Saddiq mengkritik keras pembelian EV ni? Jawabnya adalah dasar untuk menggunakan EV ni adalah sebagai kenderaan rasmi diputuskan pada tahun 2022 semasa Tuan Ibrahim Tuan Man pada masa itu menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air. Ada sebabnya, dan antara sebabnya adalah government must lead by example. Maknanya government dalam pengurusan dan penggunaan kereta EV ni di Malaysia, anda kena tengok dulu orang yang memperkenalkannya untuk mereka ni guna dulu kereta EV tu sebelum apa kebaikan penggunaan kereta EV ni untuk kita ni menangani isu pencemaran. Sebab pencemaran ni saya rasa
daripada dulu lagi sebenarnya kan, daripada kita sekolah lagi kita dah dengar berkenaan dengan kalau belajar sains kan, asap kenderaan ini menyebabkan pencemaran dan sebagainya. So ozon semakin nipis kan. Ini masa daripada sekolah rendah lagi kita belajar subjek sains kan. Jadi untuk mengurangkan dan kita sekarang ni boleh dikatakan setiap tahun, hujung tahun akan jerebu. Jadi penggunaan petrol tu sendiri akan menyebabkan jerebu tu bertambah buruk lah kan. Jadi salah satu, saya rasa benda ni, saya pernah tengok lah orang-orang yang pakai kereta EV ni, dia kata sebenarnya sangat jimat. Dia 300 km hanya charge RM20 saja. Dia pergi dekat EV charger tu kan, stesen charge untuk electric vehicle tu, RM20 untuk 300 km lebih. Bayangkan kalau kita ni nak 300 km, kalau 2.5cc lah ataupun 2000 cc, saya rasa kalau 300 km berapa ringgit? 200 ringgit. Barang mahal lah, ozon panas lah. Betul lah, apa benda yang tak betul pun. Memang penipisan ozon tu dah lama dah berlaku, daripada tahun 90-an lagi. Bukannya baru pun. Cuma kita ni bila tidak tengok kita sekarang pemanasan global kan. Climate change disebabkan oleh semua benda ni lah. Pencemaran kan. Dan kilang-kilang pun melepaskan asap ke udara juga. So benda tu basic semua orang tahulah. Jadi kalau yang tak tahu tu saya tak tahulah. Dia orang buat apa hari-hari, main TikTok je kot. Tengok-tengok room-room yang lago-lago kan, tidak lebih kepada room yang bermanfaat lah, yang memberikan ilmu kepada mereka. Itu yang saya nampak lah kan. Sebab tu lah kalau kita tanya dia semua dia tak tahu. Okay, Abang Wahyu silakan. Halo, Assalamualaikum Yang Ni. Assalamualaikum yang berada dalam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita masih diberikan ruang untuk sama-sama lagi dalam room Yani ini. Dan saya sangat setujulah dengan apa yang Yani sebutkan tadi yang berkaitan dengan tenaga yang boleh diperbaharui itu, iaitu penggunaan sumber air. Baik. Ya, kalau kita lihat yang pertamanya ialah penggunaan minyak. Kalau kita lihat semakin hari semakin meluas, semakin hari semakin banyak, dan minyak merupakan galian yang semakin hari semakin berkurangan. Dan penambahan dia secara semula jadi ini berlaku dan mengambil masa yang sangat lama. Ratusan tahun, ribuan tahun untuk mengganti balik sumber minyak yang telah kita keluarkan, kita gunakan. Kerana itu juga kita lihat simpanan minyak dunia sekarang ini memang semakin hari semakin berkurangan. Dan simpanan minyak dunia ini merupakan suatu sumber yang memang boleh terancam oleh manusia dan juga oleh sumber-sumber yang oleh punca-punca kuasa besar di dunia. Dan kerana ini kita lihat bila berlaku saja peperangan, masing-masing negara pengeluar minyak mengancam nak memotong pengeluaran minyak. Nak menaikkan harga minyak, memotong pengeluaran minyak, yang mana akhirnya harga minyak akan naik. Harga minyak dunia naik, harga minyak tempatan pun naik. Dan kita pula terpaksa memberikan subsidi yang begitu banyak. Lagipun seperti yang Yani sebutkan tadi, sumber yang boleh diperbaharui iaitu penghasilan elektrik, bukan sekadar menggunakan hidroelektrik sebagaimana yang sedang berlaku sekarang ini, tetapi juga menggunakan sumber-sumber air. Kalau